أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على Rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menuruniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-238. Kata Syekh Ibn Athaillah radhiyallahu anhu, liyaqilla ma tafrahu bih, yaqilla ma tahzanu alaih. Kurangilah kesenanganmu dengan dunia, supaya berkurang pula kedugaanmu pada dunia. Jadi Syekh Ibn Athaillah dalam kalam hikmat yang ke-238 ini ingin menjelaskan suatu pedoman, nak beritahu kepada kita satu pedoman supaya kedukaan kita terhadap hal-hal keduniaan ini tidak begitu berat. Jadi kalau gembira, perasaan gembira ni ghalibnya, adatnya menjadi kesukaan semua orang lah. Semua orang nak bergembira. Yang terbalik atau lawan dia itu bersedih juga kita. Jadi jiwa yang standard ni memang cenderung untuk merasa gembira lah, dan tak suka dengan kesedihan. Sedih, merasa malang dan sebagainya lah, macam-macam lagi. Jadi itu jiwa yang standard macam kita ni. Dan ada setengah keadaan itu yang bukan standard kita lah, mungkin jadi terbalik. Ada juga. Jadi kita orang ramai ni standard kita macam tu lah.
Apa-apa yang mengembirakan memang kita suka. Apa-apa yang menduka-citakan kita akan tak suka lah, sedih lah kalau kita dapat. Kalau berlaku apa-apa, itu standard kebiasaan. Cuma dalam kalam hikmah ini Syekh Ibn Atta nak beri ketiga pedoman supaya sekiranya terjadi kesedihan itu, maka kesedihan itu taklah kuat sangat, tak besar sangat. Lalu bagaimana? Maka Syekh Ibn Atta berkata di sini dalam kalam hikmah ini, liyaqilla ma tafrahu bi, yakni kurangilah kesenanganmu dengan dunia ini. Maksudnya kalau kesenangan kita dah dunia itu besar, maka kesedihan pun ia akan besar juga. Jadi kalau kita supaya kesedihan kita ni tak terlalu besar, sekiranya berlaku apa-apa, maka kurangi bahagian kegembiraan. Kita akan kurangkan itu, maka kesedihan kita pun tak akan besar lah. Tapi kalau kegembiraan kita terhadap dunia itu besar, maka kesedihan pun akan jadi besar juga. Contoh macam mana? Kalau kita memiliki kemahuan yang tinggi terhadap hal-hal keduniaan, kemahuan kita tinggi itu menunjukkan kita tu sangat merasa senang dengannya. Orang mencari mengejar pangkat, mengejar nama, mengejar harta dan sebagainya. Orang yang dahaki mengejar semua-semua itu sebenarnya itu adalah petunjuk bahawa dia sangat merasa senang dengan benda itu. Sangat kuat ikatan hatinya dengan benda itu. Tapi keadaan ini sekiranya berlaku kesedihan, apa yang diinginkan itu tak tercapai, atau apa yang sudah dicapainya itu hilang, dia mengejar pangkat dan kedudukan tak dapat, atau dapat tiba-tiba hilang habis. Demikian juga kegayaan, dia kejar tak dapat, atau yang ada hilang dan sebagainya. Pada waktu itu kesedihannya itu akan berganda. Jadi kesedihan terhadap sesuatu ini dia menurut kegembiraan terhadap sesuatu itu. Kalau kegembiraan kita besar terhadap hal keduniaan, maka kehilangannya itu akan mengakibatkan besar juga kesedihan. Itu pedoman yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta. Jadi kalau kita menginginkan nak supaya kita ni bila dilanda perkara-perkara yang tidak menyenangkan atau menyedihkan dan kita tak rasa sedih sangat, buat guna, maka imbangilah terbalik dia tu, lawang dia tu, supaya baikilah keadaan jiwa kita ini supaya tidak terlalu senang dengan apa yang menyenangkan. Maka apabila berlaku perkara yang menyedihkan, yang menyusahkan, kita tidak akan terlalu sedih sangatlah. Dia sama jugalah bila kita terlalu menghargai sesuatu tu, sayang sangat ke satu benda tu, jaga sangat ke dia, kita suka sangat benda tu, tapi bila hilang memang kita sedih teruk. Sebab kita sayang tak lalu ke dia, ke benda yang kita anggap benda tu sangat kita sayanglah, sangat kita suka. Tapi kalau benda tu hilang, memang kesedihan seperti yang kita sayang jugalah, dia akan berganda. Maka Syekh Ibn Atta nak beri kita pedoman begini, iaitu kalau kita nak supaya sekiranya kita menghadapi kesedihan ataupun berlaku pada kita ni perkara-perkara yang tidak menyenangkan, berlaku pada kita ni perkara-perkara yang malang lah, yang tidak menyenangkan, yang tidak menggembirakan, supaya kita tidak terlalu bersedih dengan keadaan itu tu, maka baikilah diri kita ni supaya jangan terlalu gembira dengan sesuatu itu. Dia akan jadi seimbang. Jadi nak buat kawan, kena baiki qalbu lah. Yang menjadikan kita terlalu gembira terhadap sesuatu itu sebenarnya bukan apa, qalbu kita, jiwa kita. Bukan pada bendanya tu, bukan pada perkaranya tu, tapi pada ehwal kita ni. Jadi gembira atau tidak kita terhadap sesuatu tu sebenarnya sebahagian besarnya banyak merujuk kepada keadaan diri kita sendiri, bukan pada perkara tu. Kadang-kadang sesuatu tu taklah berharga sangat, tapi kita ni duduk sayang ke dia berdoa lalu. Ada setengah perkara tu kadang-kadang
merupakan sesuatu yang sangat berharga, bernilai, tapi orang yang memilikinya itu tidaklah terlalu terikat hati dengan dia. Boleh berlaku gitu. Jadi terikat hati kita ni yang membawa kepada kegembiraan terhadap sesuatu itu sebenarnya bergantung pada kalbu kita sendiri, jiwa kita sendiri, bukan ukuran pada benda itu. Sama ada benda itu berharga tak berharga itu hal lain. Contohnya kadang-kadang sebuah kenderaan yang mahal lah, yang dimiliki oleh seseorang, pada setengah orang tu pada dia tidaklah terlalu mempengaruhi dia lah, pada dia taklah menjadi kegilaan dia. Mungkin berlaku gitu. Tapi kita ni mungkin memiliki kenderaan yang agak sederhana, tetapi kita ni sayang dah lalu ke dia. Boleh berlaku juga. Dan boleh berlaku terbaliklah. Nak beritahunya bahawa ikatan kalbu kita ni, itulah yang menentukan perasaan kita tu, gembira atau tidak dengan sesuatu itu. Jadi kalau kita nak mencapai apa yang diberi pedoman oleh Syekh Ibn Atta ni, iaitu supaya kita ni kalau berlaku perkara-perkara yang susah, perkara yang mendukacitakan, yang menyedihkan, supaya kita ni tak bersedih, tidak teruk kesedihan kita tu, tak berlebihan, maka kita kurangi bahagian kegembiraan kita terhadap sesuatu. Cara macam mana? Kena baiki dan bersihkan jiwa lah. Sebab yang akan menjadikan kita berasa gembira terhadap sesuatu itu berlebihan kerana kalbu kita je. Kalbu kita yang kuat terikat dengan dia. Tapi sekiranya kita dapat membersihkan kalbu kita ni sehingga kita tidak terikat kuat dengan kegilaan kita terhadap sesuatu itu, maka kegembiraan kita terhadapnya itu akan jadi kurang. Dan sekiranya perkara itu akan hilang ataupun luput daripada kita, kita tak akan sedih sangat. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta. Sebab tu orang yang kuat ingatannya terhadap duniawi dengan perasaan kasih dia terhadap sesuatu itu, dia akan sedih teruk apabila kehilangan sesuatu benda. Dia akan sedih teruk. Dan boleh jadi dia akan hilang pedoman dengan sebabnya. Dan boleh jadi boleh membawa kepada seseorang itu memilih jalan-jalan ringkah untuk mengakhiri hayat dan sebagainya. Kenapa? Kerana kehilangan sesuatu yang dia sangat nak benda tu, dia sangat sayang terhadap benda tu, dia sangat suka terhadap benda tu. Tapi bila hilang, dia akan sangat sedih. Pada waktu itulah kadang-kadang ada kemungkinan dia akan memilih cara-cara yang ringkah untuk selesai dia. Ada yang mengakhiri hayat dengan bunuh diri, ada yang dengan cara mengambil barang terlarang dengan harapan boleh lupakan semua itu, dan macam-macam lah, puncanya situ. Maka Syekh Ibn Atta ajar kepada kita supaya kita tidak terbeban dengan kesedihan. Apabila berlaku sesuatu yang menyedihkan, maka kita baiki bahagian kegembiraan kita terhadap sesuatu itu. Jangan terlalu gembira dengannya. Maksudnya kita ni suka terhadap sesuatu itu naluri manusia dah, tapi jangan terlalu kuat dan pekat dah lalu kegembiraan kita tu. Dah lalu kata orang. Semua itu berpunca daripada satu perkara je, apa yang dinamakan sebagai hubbud dunia, kegilaan kita terhadap duniawi. Bila kuat kegilaan kita terhadap duniawi ini mencengkam kalbu kita, pasti kita akan gembira dengannya, kuat kegembiraan kita. Bila kita terlalu kuat kegilaan kita terhadap pangkat dan kedudukan, bila kita boleh, memang kita akan berasa suka, sangat gembira. Sebab kemahuan kita terlalu tinggi. Bila kemahuan kita terhadap harta kekayaan itu terlalu tinggi, bila kita boleh, memang kita akan gembira gila-gila. Kita pasti akan gembira, berlebih-lebihan gembira kita tu. Tapi tengoklah sebaliknya pula, bila hilang, tahu. Bila kita sayang sangat tu yang kita nak dan kita sangat gembira bila kita dapat, bila hilang kita akan sedih tu pula. Kita akan menjadi orang yang sangat sedih dengannya. Maka demikianlah Syekh Ibn Atta mengajarkan kita. Seseorang ditanya, mengapakah kau tidak pernah risau? Jadi ada orang tanya seseorang tu, sebab apa engkau ni tak nampak pusing, susah, sedih, tak nampak? Macam mana ni? Jawabnya, dia jawab,
Kerana saya tidak menyimpan barang akan merisaukan atau menyusahkan bila hilang. Sebab tak ada benda. Dia ni jadi dak using ni sebab pada dia kata aku tidak simpan sesuatu barang yang mana kalau hilang aku dak using benda tu. Dak using maksudnya tak ada benda tu pada aku. Jadi bila tak ada pun tak jadi masalah benda tu. Yang jadi masalah ni bila ada dan kita sangat sayang ke dia, sangat suka ke benda tu. Tak ada lesat. Tak ada, kita akan bersedih berat. Baik, sebab yang menyenangkan itulah pula yang menyusahkan. Jadi yang menyenangkan kita itu menurut kadar kesenangan kita terhadap benda tu, maka menurut kadar itulah kita akan bersedih, kita akan susah bila kehilangan dia. Baik, jika sedikit maka sedikit pula. Maksudnya sekiranya sesuatu yang menyenangkan kita itu sikit dalam milik kita, maka kesedihan atas kehilangan dia pun sikit juga. Dan bila banyak yang disenangi, tentu banyak pula yang akan menyusahkannya. Kalau banyak benda-benda yang kita senang dengannya, maka bila kehilangan benda itu banyak jugalah yang akan mendatangkan kesusahan pada kita. Jadi dua perkara ni seimbang. Bila sesuatu yang menyenangkan itu banyak dan tinggi taraf dia tu, kuat perasaan dia tu, maka yang menyedihkan juga begitu jugalah, banyaklah dan kuatlah hal-hal yang menyedihkan dia. Baik, ada hikayah di sini. Didatakan satu hikayah, satu cerita. Seseorang memberi hadiah kepada raja sebuah gelas dari Fairuz. Fairuz bermata lah. Gelas buat daripada mata. Hadiah ke raja. Yang bertatahkan permata yang sangat berharga. Bukan saja gelas tu sendiri dibuat daripada mata kita ni banyak jenis. Jadi jenis zamrud pun ada, jenis beliang pun ada. Jadi Fairuz ni jenis mata-mata hok pakai jenis maka jenis zamrud, jenis pakai gitu. Gelas dibuat daripada benda tu. Kemudian dihiasi pula dengan mata-mata lain, permata yang sangat berharga. Barang mahal sajalah. Baik, maka kerana sangat gembira raja menerimanya. Baik, bila dia suka hati sangat, raja ni suka hati bila dapat hadiah yang benda yang berharga dan mahal ni, ia menunjukkan hadiah itu kepada seorang hakim, yakni ahli hikmah. Maksud hakim sini bukan hakim qadi, jatuh hukum tu lah. Dia ni orang yang bijaksana. Istilah hakim ahlul hikmah. Jadi dia tunjukkanlah hadiah itu kepada orang yang bijaksana tu. Baik. Dan raja tu tanya kepada orang ahli hikmah tu, bagaimana pendapatmu tentang gelas ni? Ni gelas ni yang buat dari mata ni, lepas tu beriang pula dengan mata-mata lain lagi ni. Apa pandanganmu, wahai ahli hikmah? Baik, tengok. Jawab hakim. Jawab orang yang bijaksana ni. Baik, pendapatku itu suatu bala dan kekafiran. Terbalik. Raja suka sangat dapat hadiah ni. Tapi bila dia tanya kepada ahli hikmah ni, ahli hikmah kata itu sebenarnya satu bala. Boleh benda tu satu bala. Jadi kalau kita ni bukan ahli hikmah, mungkin tak akan berpendapat macam ni lah. Kita akan sama dengan pandangan raja tadi tu. Suka hatilah. Tapi ahli hikmah ni mungkin dia pandang berlapis. Dia kata ni semua ni bala mereka ni. Dan kekafiran, ini bawa kepada kekufuran, kufur nikmat lah. Baik, tanya raja. Raja tanya lagi, bagaimana pendapatmu itu? Macam mana mu boleh kata gitu? Yang kata bala ni benda ni mahal kan ni? So, benda berharga kan ni? Orang beri. Apa tak sukanya? Tiba-tiba mu kata bala pula ni. Jawabnya, jika pecah berupa bala sebab
tidak dapat dicantum dan tidak ada gantinya. Jika tercerai, kau sangat perlu kepadanya sehingga menjadi fakir kepadanya. Dia kata kalau gelas ni mahal sangat ni, buat daripada mata tadi, bila pecah ni, bila gelas ni pecah ni, memang jadi bala lah. Jadi bala kau ni tak nak baiki. Ayah nak baiki gelas. Bila pecah mata tu nak baiki kau, dia nak cantum kau. Kalau besi boleh jantung, mata bila pecah tak dapat nak dijantung lagi, dan tak ada ganti dah. Nak jantung nak baiki pun tak boleh, nak cari ganti pun tak ada dah ni. Dan jika benda tu terpisah daripada mu, engkau ni akan jadi sangat perlu, sangat berhajat, sangat gila ke dia. Mu akan jadi teringat-ingat ke dia lagi. Benda tak ada dah, acul pun pecah dah. Mu pula duduk ingat-ingat ke benda tu. Dia boleh menyakit lagi. Itu bala. Jadi kata ahli kemah ni, sebenarnya benda ni bala. Bala benda. Benda tu dan dia jatuh ke apa tu, dia tak nak baiki dah. Sedangkan kita suka sangat ke dia. Suka sangat. Dan bila dah nak ganti dah, cah dia nak pakai dah, kita duk ingat-ingat pula ke dia. Jadi satu penyakit orang hari. Demikianlah pandangan yang diberikan oleh ahli kemah ni. Pandangan jauh dia ni. Baik. Maka tiada lama tiba-tiba gelas itu pecah. Maka berlakulah kejadian ni, tak lama lepas tu gelas tu pecah sungguh. Maka benar raja merasa mendapat bala. Betul sungguh. Ahli kemah tu kata raja tu bila berlaku ni, dia pun rasa memang bala sungguh. Dan sangat menyesal. Dia menyesal atas benda. Kenapa dia teringat sangat, suka sangat, tapi benda tu hancur dah, pecah dah. Sedangkan ingatan dia kuat ni. Jadi menjadi satu gangguan pula. Akhir sekali raja mengakui benarnya apa yang dikatakan oleh ahli kemah ni. Baik, lalu berkata, benar kata hakim itu. Akhir sekali raja tu mengesahkan bahawa apa yang ahli hikmah kata tu betul sungguh. Betul sungguh. Maka demikianlah didatangkan kisah ni nak menceritakan tadi. Bila kegemaran kita, kegembiraan kita, kesukaan kita terhadap sesuatu tu berlebih-lebihan, bila hilang benda tu kita memang sedih teruklah. Sebab tu kena berpada-pada terhadap sesuatu benda yang kita dapat tu. Kena jangan sampai ke tahap kita berlebih-lebihan gembira sampai tahap kita hilang pedoman. Bila benda tu hilang daripada kita, maka kesedihan kita pun akan berganda-ganda jugalah. Kita bergembira terhadap sesuatu ni tidak dilarang. Pada dasarnya tidak dilarang. Tetapi ada kadang-kadangnya itu memang benda tu dilarang. Tak guna dilarang, tak guna dok. Tak ada dasar apa benda tu dilarang, tak ada dasar apa benda tu tidak dilarang. Gembira terhadap sesuatu. Boleh tak kita nak bergembira terhadap sesuatu? Apa-apa yang kita dapat sesuatu, kita dianugerahkan sesuatu, kita mencapai sesuatu ke, boleh tak kita nak bergembira? Boleh pada dasarnya. Tapi ada kalanya dilarang. Dah mana yang jadi gini ni? Kita tengok ayat Al-Quran. Yang melarang ni ada dalam Al-Quran juga. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu gembira dengan hati, gembira sampai tahap melupa habis benda. Gembira sampai tahap menjadi sombong tu. Jadi bangga, jadi sombong, jadi takabur. Jangan. La tafrah. Allah Ta'ala tak suka. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah Ta'ala tidak suka gembira jenis ni. Gembira yang melupakan. Bahawa kita dapat sesuatu, kita jadi gembira, kita lupa dah kurnia Allah. Bahkan menimbulkan satu kesan buruk, jadi takabur, jadi sombong. Cakap kita pun dah lain macam dah. Ini bala. Gembira jenis ni, gembira jenis bala. Nak kenal gembira jenis bala tak bala, tengok. Apabila seseorang tu dapat sesuatu, dia mendatangkan kesombongan, tidak sedar diri, cakap lebih kurang, tahu. Alamak, itu gembira bala.
Alamat gembira bahagia. Tapi gembira yang mendatangkan nikmat ni ada ayat lain semua. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah, yang dikatakanlah dengan kurnia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat dia, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Jadi kita boleh bergembira atas nikmat yang kita dapat, tapi gembira kita tu biar ada landasan, biar ada dasar. Dasar apa benda? Bifadlillah. Qalbu kita ni, makrifat hati kita memandang ini kurnia Allah, ini limpah kurnia Allah kepada kita, ini rahmat Allah kepada kita. Dan orang yang qalbu dia ada makrifat ni gembira dia lain sikit. Gembira dia dengan penuh tawaduk. Gembira lah, tapi gembira dengan penuh tawaduk, penuh rendah diri, tawaduk. Maka gembira ini yang disuruh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan rahmat Allah dan kurnia dia. Kalbu kita bermakrifat, kita dapat kurnia Allah tadi, kurnia Allah kepadaku, rahmat Allah kepadaku, suka hati. Tapi suka hati dengan penuh tawaduk. Kenapa? Kerana sedar bahawa ini kurnia Allah. Suka-suka lah. Sebab memang menjadi lumrah kita ni, manusia ni bila dapat sesuatu suka atas kurnia Allah. Tapi kita pandang itu kurnia dia, menjadikan kita tawaduk. Tapi bila kita lupa bahagian tu, kita akan jadi takabur, jadi sombong, jadi tak sedar diri, cakap pun lebih kurang. Na'udzubillah min zalik. Jadi tanda nak tahu alamat gembira mendatangkan nikmat, tengok patut. Orang yang dapat sesuatu dia gembira tapi penuh tawaduk. Tapi kalau seseorang tu dapat sesuatu dia gembira penuh sombong, tu alamat bala. Alamat bala. Ini alamat dia belaka. Kita tengok. Baik, seseorang yang berakal sihat, iaitu orang yang tidak terpengaruh oleh sesuatu. Ini orang yang sihat akal. Orang yang tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu. Kita ni mudah terpengaruh dengan sesuatu ni bila akal kita kurang sihat. Bila akal kita malap, maka sesuatu itu akan mempengaruhi nafsu kita. Nafsu kita ambil tepat. Bila akal kita, jadi cahaya akal ni bila lemah, cahaya makrifat akal kita ni lemah, nafsu mula timbul lalu nafsu. Jadi nafsu ni tahu sajalah, dia buta mata dia buta, nafsu ni buta. Orang kata raja riba pun kalau kita rasa nak memang molek mereka. Mata nafsu kita memang gitu. Orang kata molek gua ni pun kita dah berakhir, memang bodoh. Itu tanda mata nafsu. Mata akal dia lain. Mata akal ni dia ada pedoman dia, dia ada nur dia. Tapi kalau mata nafsu, alasan. Bila kita suka satu benda tu, orang katalah guna-guna pun kita tak kata. Bila kita rasa ponlek sesuatu, orang kata unduh mana pun tak ada. Tapi bila kita dah suka sesuatu, orang kata molek mana pun memang tak ada. Molek-molek situ lah. Itu tanda pandangan nafsu. Jadi bila akal kita lemah, akal kita ni tak ada pedoman, tak ada makrifatnya, tak ada zikirnya, tak ada kesedarannya, pasti nafsu akan timbul. Maka itulah yang akan menjadikan pandangan kita keliru. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kecintaanmu, kegilaanmu, keinginanmu, kemahuanmu yang kuat terhadap sesuatu itu menjadikan engkau buta dan bisu. Jadi buta bisu. Kemahuan itu keinginan yang berlebihan. Keinginan yang dua bahasa. Keinginan dalam bentuk suka itu panggil mahabbah. Keinginan dalam bentuk tak suka itu panggil benci. Kalau dua perasaan ni menguasai diri kita, maka pandangan kita akan jadi keliru. Pandangan kita akan jadi keliru. Dia akan jadi terbiah ke lain bila ada pengaruh-pengaruh keinginan yang berlebihan. But nak ni, nak satu hal, nak suka, nak tak suka satu hal. Dua-dua tu keinginan belaka.
Kalau itu menguasai akal kita akan hilang nur. Baik, seseorang yang berakal sihat ni, orang yang berjaya melepaskan diri daripada pengaruh keinginan tadi. Akal yang sihat ni. Baik. Iaitu orang yang tidak terpengaruh oleh sesuatu. Dia tidak terpengaruh oleh sesuatu tu sebab apa? Sebab dia ni bebas daripada keinginan nafsu dia tadi. Maka akal dia dapat mikir molek. Maka boleh mikir secara waras. Tapi kalau nafsu mula menguasai, sama ada nafsu keinginan atau nafsu kebencian hendak berahi, suka ke tak berahi ke, dia akan menjadikan akal kita keliru selalu. Baik, jika ia ada yang tiba menyebabkan sibuk, dan bila hilang menyebabkan menyesal dan bingung. Maksudnya apa benda? Yang ni bila sesuatu yang kita nak, kita suka tu ada, kita akan sibuk dengan benda tu lah. Kalau kita nak tu ada dengan kita. Kalau kita suka sangat tu boleh kita ada dengan kita. Kita akan jadi sibuk dengan perkara tu. Urusan kita banyak perkara kita terikat dengan dia. Kita akan sibuk dengan benda tu. Tapi bila benda tu tak jadi milik kita, kita akan sedih pula. Tak ada. Jadi ada pun dah kena, tak ada pun dah kena. Ada kita akan jadi sibuk dengan benda tu, tak ada jadi dengung, sedih pula. Itu. Jadi maka demikianlah yang nak diberitahu di sini. Kemudian Al-Junaid berkata, seseorang yang berakal sihat itu ialah yang menyelidiki sesuatu. Orang yang berakal molek ni orang yang menyelidiki. Dia selidik dulu. Ini payah kita ni. Kalau dorongan nafsu menguasai, ia akan hilang bab selidik ni. Dia akan jadi hilang. Tapi kalau dia akal sihat, dia akan selidik. Itu tanda orang akal sihat ni, dia akan menyelidik sesuatu dulu. Tapi bila kemahuan keinginan nafsu mengatasi, dia akan jadi kurang bahagian. Akan menyelidiki sesuatu, mencari yang mana yang lebih utama untuk dikerjakan dan didahulukan dari lain-lainnya. Jadi itu tanda orang yang berakal sihat. Jadi orang yang berakal sihat ni, akal dia akan berfungsi, dia akan teliti, dia akan selidik dulu untuk tengok mana yang lebih utama, mana yang lebih baik dan sebagainya. Tapi kalau tak ada akal yang sihat ni, mari kemahuan keinginan, dia tak ada bahagian. Bahagian sidik-sidik nak tengok mana yang patut, mana yang tak patut, mana yang lebih utama, mana yang tidak lebih utama, dia tak mari dah tu. Sebab apa? Jiwanya sudah dikuasai oleh keinginan, tidak lagi kewarasan. Dan selalu mengikuti petunjuk Allah. Orang yang berakal waras ni, yang tidak dikuasai oleh keinginan buruk ni, dia ni selalu merujuk kepada hidayah petunjuk Allah. Akal lah. Bila akal tu, nur ilmu dia tu ada, akal kita ni kena ada isi. Maka isi nur bagi akal ni adalah hidayah lah, petunjuk lah. Jadi akal yang hidup ni, yang bercahaya ni, dia akan selalu berpedomankan kepada pedoman hidayah Allah tu. Baik ke buruk ke, itulah pedoman dia. Tapi bila nurul akli ni, nur akal tu dia malap, maka keinginan nafsu mengatasi, dia hilang bahagian. Fikir mana lebih baik, mana lebih buruk, mana yang utama, mana yang ada, tidak mari dah fikir. Pada waktu itu keinginanlah yang akan menentukan. Tengok apa kecenderungan dia, apa keinginan dia, itulah yang akan menentukan. Tapi kalau nur akal dia tinggi, akalnya bercahaya, maka ada hidayahnya tu, dia akan berhati-hati, dia akan meneliti. Selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dan Rasulullah dalam membezakan apa yang berguna atau mudarat. Itu tanda akal yang sihat. Dia akan teliti, dia akan perhati untuk beza mana yang bermanfaat, mana yang mudarat atau mudarat baginya, dunia dan akhiratnya. Sama ada urusan dunianya atau juga urusan akhiratnya.
Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-238. Jadi kesimpulan daripada kalam hikmat Syekh Ibn Atta ni, Nabi tahu kepada kita bahawa kadar kesedihan kita ni terhadap sesuatu adalah menurut kadar kegembiraan kita terhadap sesuatu. Bila kita besar kegembiraan kita terhadap sesuatu, maka besarlah kesedihan kita bila sesuatu yang kita gembira itu tak ada, hilang. Dia akan jadi gitu. Kemudian yang kedua, ini yang tersiratlah. Apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta yang itu. Tapi tersirat di sebalik itu sebagai satu huraian tambahannya, bahawa kadar kegembiraan kita terhadap sesuatu itu sebenarnya bukan bergantung pada benda itu sangat, bergantung pada diri kita sendiri, qalbu kita. Kan? Nafsu, qalbu kita dikuasai oleh keinginan nafsu yang buruk, maka kemahuan kita, kegembiraan kita terhadap sesuatu itu akan jadi besar. Sekalipun benda itu taklah setara mana sangat. Baik, kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-239. Syekh Ibn Atta menjelaskan, in aradta an la tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Jika kau tidak ingin dipecat, pecat pula ni. Main pecat-pecat pula dah ni. Kalau kita tak nak supaya dipecat ni, maka jangan memangku jawatan yang tidak akan tetap bagimu untuk selama-lamanya. Jangan kamu pegang jawatan yang tidak kekal. Apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta ni adalah bersifat umum. Kalau kita nak supaya kita ni tidak terpecah daripada sesuatu, maka kita ni jangan mengambil jawatan yang tidak kekal. Dan jawatan apa yang tidak kekal? Jawatan yang berkaitan dengan kehidupan duniawi lah. Semuanya tidak kekal lah. Ada kerja, ada pencen. Ada jawatan, ada pergiliran dia. Ada kaya, ada senang. Benda itu adalah perkara yang sentiasa berubah-ubah, tidak kekal. Yang kekal hanya satu je, iaitu jawatan yang melibatkan hubungan kita dengan Allah. Apa-apa saja jawatan yang melibatkan hubungan kita dengan Allah, sebagai hamba-Nya, sebagai apa sajalah, orang yang bertakwa ke, orang yang soleh ke dan sebagainya, hubungan kita dengan Allah. Yang tu dia akan bawa sampai bila-bila, dia akan bawa sampai ke mana-mana. Tapi ada pun yang lain daripada itu dia maka sentiasa akan berlaku kemungkinan-kemungkinan, akan hilang, akan timbul, boleh, kadang hilang, kadang dapat, kadang tak, macam-macam. Itu maksud Syekh Ibn Atta. Jadi apa yang Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita ni, kalau kita rasa tak suka, kita akan sedih. Mungkin bila kita dapat sesuatu jawatan, kedudukan dan sebagainya, kita akan sedih kalau benda hilang. Kalau kita tak begitu, carilah jawatan yang tak akan hilang. Jawatan yang tidak akan hilang pun, iaitu jawatan yang melibatkan hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalam hikmat yang ke-239 ini, kesimpulan yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta, supaya kita ini memberikan perhatian, keutamaan kepada sesuatu yang kekal, iaitu yang melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu duduk apa jua keadaan pun dia akan berterusanlah. Tapi sesuatu yang berhubungan dengan makhluk, maka dia boleh kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang mari, kadang-kadang hilang, boleh jadi belaka. Jadi kalau kita nak supaya jangan sampai kita bersedih dengan kehilangan sesuatu, carilah benda yang dah hilang. Dah akan hilang, iaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-240, iaitu Syekh berkata, in raghabatka al-bidayatu zahadatka an-nihayatu in da'aka ilaiha zahiru nahaka anha batin.
Maksudnya, jika engkau tertarik oleh permulaannya, yakni pandangan luarnya, lahirnya, maka akan menjemukan engkau pada akhirnya. Jika engkau terpengaruh oleh pandangan lahir, maka akan dilarang oleh hakikat hatinya, yakni akan dicegah oleh hakikat batinnya. Baik, apa yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita menerusi kalam hikmah yang ke-240, yakni sesuatu itu ghalibnya, ini ghalibnya yang berlaku, iaitu sesuatu yang permulaannya, bidayahnya ataupun zahirnya itu menarik perhatian kita. Ghalibnya, kesudahannya itu akan menduka citakan kita. Yang ni Syekh Ibn Atta' nak beritahu kehidupan dunia hari ini yang memang menarik perhatian kita ni, dan kalau kita terpengaruh dengannya, maka kesudahannya itu kalau kita ikut dia dengan sekehendak-kehendaknya tanpa tapi langsung dah, maka hal inilah yang akan menduka citakan kita di kesudahannya, yang di dalam kehidupan selepas mati. Itu Syekh Ibn Atta' nak khabar itu. Ghalib, itu ghalib. Apa kehidupan duniawi ini, kalau yang zahirnya itu, ya memang keadaan semasanya itu, permulaannya kenyataan hari ini, semasanya lah, dan zahirnya itu memang menarik perhatian kita. Tapi benda itu jugalah yang di akhirat nanti akan menjadikan kita itu bersedih. Dengan erti kalau kita terpengaruh dengannya lah. Tapi kalau kita memilikinya dan memanfaatkannya, itu hal lain. Sebab tu Syekh Ibn Atta' menggunakan perkataan raghbah ni, raghbah keinginan. Apabila kita dikuasai oleh keinginan, bila sebut keinginan ni, dorongan kemahuan nafsu lah yang kuatnya terhadap hal-hal yang zahirnya tu, yang zahirnya menarik perhatian kita dan kita penuh keinginan terhadapnya. Ini galiknya di penghujung kita akan bersedih. Jadi Syekh Ibn Atta' nak mengajarkan kita supaya jangan sampai kita dipengaruhi oleh keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu yang nampak, memang penampakan zahirnya tu menariklah, gambaran luarannya tu sangat menariklah, dan kita penuh raghbah, penuh keinginan terhadapnya. Bila penuh keinginan, kita tahulah di sebalik semua itu kemahuan nafsu kita yang kuatlah, yang berlebihan, yang menguasai. Ini akan berkesudahan dengan kesedihan di penghujungnya. Kesedihan di penghujungnya, kesedihan di kesudahannya. Jadi ini adalah kaedah yang umum yang melibatkan banyak aspek, banyak perkara. Contoh mudah, kalau kita merasa senang dengan makanan yang sedap-sedap, ikut makan juga hujung kita penyakit banyaklah. Penyakit banyak betul sudah. Kali dah nak makan, tu dah nak makan. Tapi nak kata ini kaedah umum yang kiaskanlah dalam hal-hal yang bermacam-macam, dalam semua aspek. Begitu lagi kalau pada awalnya kita dipenuhi keinginan, kemahuan, dorongan kemahuan tadi, hujung memang akan menyedihkanlah, akan menjadikan kita ini bersedih dan sebagainya. Jadi insya-Allah huraian kalam hikmah ini akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi